بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la alaikum an ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu, fa innal 'amil ya'malu zamanan min 'umrihi aw burhatan min dahri bi'amalin salih, law mata 'alayhi dakhala al-jannah, ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد لا يعمل عمل البرهة من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. قالوا وكيف يستعمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la alaikum an ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu. Janganlah kamu tergesa-gesa kagum dengan seseorang manusia sehinggalah kamu dapat melihat penutup amalannya. Nabi kata macam tu. Nabi kata kita tengok orang depan kita lah ni tak boleh dengan dandang rasa dia ni hebat sangat, tak boleh. Pasti kita tak tahu dia ni kesudahan dia macam mana. Kita duk baca cerita tentang Bal'am bin Ba'ura, apa jadi kat dia. Bukan sahaja permulaan hidup dia bagus, bahkan dia hidup sebagai orang yang bagus-bagus. Dan very last moment lah, saat-saat yang cukup akhir dalam hidup dia, mati dalam keadaan derhaka Allah. Maka Nabi SAW kata, Nabi kata, la alaikum an ta'jabu bi ahadi, jangan salah seorang daripada kamu kaduk sangat tergesa-gesa dalam nak rasa kagum, nak rasa takjub kepada mana-mana orang. Hatta tanzuru bima yuhtamu lahu, sehinggalah kamu tengok penghabis dia sebelum dia mati, amalan dia macam mana. Itu sebab tuan-tuan, kalau orang tu dah mati dah, masa mati dia amal dia cukup cantik, itu kita kena kagum.
Lagi dia tak mati, kita boleh buat contoh kepada amal baik dia duk buat semasa hidup. Tapi tak boleh kita kata dia ni kok mana pun ceritanya jadi ahli syurga, tak boleh lagi. Nabi kata fa innal 'amil ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahri bi'amalin salih law mata 'alaihi dakhala al-jannah. Nabi kata ada berlaku satu orang manusia, dia beramal sepanjang umur dia, sepanjang masa yang Tuhan bagi dia hidup, dia beramal dengan amal saleh. Daripada awal kita kenal dia orang bagus, kecil-kecil pun orang bagus, sampailah dia dewasa, dia orang bagus dan sebagainya. Mata kita tengok dia, mata kita duk kenal dia satu orang yang bagus. Sehingga kan kita kata lau mata alaihi dakhala al-jannah. Sampai kita kata dia ni kalau matilah tentu jadi ahli syurga. Summa yatahawwalu. Kata Nabi SAW, kemudian tiba-tiba berubah dia sebelum mati. Summa yatahawwalu, tiba-tiba ubah, Allah ubah dia sebelum dia mati, berubah dia ni sebelum mati. Fayamalu amalan sayyi'an, tiba-tiba dia beramal dengan amal yang jahat, yang tak elok. Daripada kecil kita kenal dia orang bagus, daripada kecil kita kata dia ni memang budak baik, sampailah dia dewasa, sampailah dia jadi orang tua, kita kata dia orang baik. Summa yatahawwalu, Nabi kata tiba-tiba berubah dia ni, fayamalu amalan sayyi'an, dekat dah hujung umur nak mati, dia berubah, dia buat benda jahat. Nabi kata biasa berlaku macam ni. Wa innal 'abda la ya'malu 'amal al-burha min dahrihi bi'amalin sayyi. Sebaliknya Nabi kata ada satu orang hamba, dia ni pula seumur-umur hidup, sepanjang-panjang hidup, duk buat perbuatan, duk buat amalan yang sayyi, yang jahat, yang tak elok. Lau mata alaihi dakhala an-nar. Sampai orang kata dia ni kalau matilah, tak ada tang lain lah, tentu neraka. Orang kenal dia ni kenal jahat. Apa benda jahat yang dia tak buat? Minum arak, berzina, judi, bunuh orang. Summa yatahawwalu, tiba-tiba dekat dia nak mati, berubah dia. Fayamalu amalan salihah. 2 minggu sebelum mati, berubah jadi manusia cukup baik punya manusia. Nabi kata biasa berlaku benda yang macam ni. Wa idza arada Allahu bi'abdihi khaira ista'malahu qabla mautih. Nabi kata demikianlah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mau hamba dia tu jadi baik, maka Allah jadikan dia satu orang yang beramal soleh sebelum mati. Sangat penting dalam hidup manusia ni ialah qabla mautih, sebelum mati tu. Buat baik macam mana pun dekat nak mati, dia pergi jadi jahat, dia pergi minum arak, dia pergi berzina, dia pergi jadi orang, habis jahanam. Dia buat jahat dan sebagainya, dekat nak mati, dia bertaubat, menangis, menyesal atas apa perbuatan dia dan sebagainya, dia ubah sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala tamatkan hidup dia dengan husnul khatimah. Maka Nabi buat kesimpulan, Nabi kata wa iza arada Allahu bi'abdihi khaira. Apabila Allah nak satu hamba dia, satu manusia itu dapat kebaikan, ista'malahu qabla mautih. Allah jadikan dia orang yang beramal dengan amal soleh sebelum mati. Sahabat bila dengar Nabi kata begitu, sahabat tanya, qalu wa kaifa yasta'milu? Bagaimana Allah nak buat dia bagi jadi orang yang beramal soleh dekat nak mati ni? Macam mana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yuwaffiquhu li'amalin salih summa yaqbiduhu alaih. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada dia untuk dia buat amal saleh, kemudian Allah cabut nyawa dia.
Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni sangat sesuai untuk kita jadikan satu ingatan pada diri kita. Jadi baik daripada awal bagus, bukan kata tak bagus. Kita dah baca hadis banyak kali dah. Nabi kata sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Nabi kata ada 7 golongan manusia, Allah akan bagi naungan, Allah akan bagi lindungan pada dia pada hari yang tak ada lindungan, tak ada naungan, iaitu di padang mahsyar itu. Semua orang kena panas terik sebagai azab sebelum dia hisab. Ada 7 golongan manusia, Allah tak bagi mereka ni kena panas, sebaliknya Allah teduh mereka. Di antara 7 golongan itu, syabun nasha'ah min ibadatillah. Itu boleh satu riwayat, dia kata syabun nasha'ah fi ibadatillah. Satu orang budak muda yang dia ni nasha'ah, dia membesar daripada kecil sampai besar. Dia tumbuh membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Daripada awal memang dia bagus, sampai dia mati dia bagus. Dia dapat naungan Allah di padang mahsyar. Hak kita takut ni, mula dia bagi bagus. Main lagi setahun, 2 tahun nak mati, dia berubah jadi jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum min al-amwat. Fa in kana khairan istabsharu bih. Wa in kana ghaira dhalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, Nabi kata sesungguhnya semua amalan manusia akan ditunjukkan kepada aqaribikum wa asyairikum, kepada kaum keluarga dan sanak saudara dia yang sudah mati. Apa kita duk buat atas dunia ni? Kita buat baik, kita buat jahat, kita buat apa ni? Amalan kita buat ni Allah tunjuk dekat aqarib, dekat kaum kerabat kita, wa asyair, kepada sanak saudara, adik-beradik kita. Hak dah mati dah. Mereka duduk dalam kubur, mereka boleh nampak. Allah tunjuk dekat mereka apa yang anak cucu mereka duk buat lah ni. Dan bayangkan, ada di kalangan kita pak dah mati, mak dah mati dan sebagainya. Rupa-rupanya Allah tunjuk dekat mereka. Allah bentangkan kepada mereka apa yang anak cucu duk buat. Fa in kana khairan, kalau kita buat baik, sembahyang tak tinggal, mengaji agama, rajin baca Quran, zikir duk di mulut, sedekah jariah, benda baik kita duk buat, istabsharu bih, maka seronoklah adik-beradik yang sudah mati. Seronok, sejuk mereka tengok ni anak cucu keturunan mereka yang mereka tinggal ni merupakan orang yang baik-baik. Wa in kana ghaira zalik, Nabi kata tapi kalau amalan yang dibuat oleh yang masih hidup ni sebaliknya, jahat, dengan minum arak, dengan semua benda hak Tuhan larang ni dia duk buat dan sebagainya, qalu, maka berkata al-amwat, orang mati dalam kubur yang diperlihatkan amalan ni, maka berkata mereka ni, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Mereka minta dekat Tuhan, mereka kata, ya Allah, janganlah bagi mati lagi ni anak cucu kami ni, melainkan setelah kamu bagi hidayah kepada mereka. Pasal apa? Pasal ahli kubur tahu dah, kata apa dia duduk dengar masa sebelum mati tu betul. Mereka tahu dah. Mereka tahu dah macam mana saat-saat genting nyawa nak terbit daripada badan tu, macam mana gerunnya suasana itu, macam mana malaikat maut mai duduk sebelah kanan sebelah kiri ni. Mereka tahu dah, mereka dah experience dah benda ni.
Mereka rasa macam mana mayat diusung, macam mana mereka dibawa piltak dalam liang, macam mana selesai ke bumi saja terus main muka dan nakir. Mereka dah jumpa dah, mereka dah lalu dah benda ni. Mereka dah dengar dah soalan muka dan nakir dekat mereka ni. Mereka dah dengar dah, mereka boleh jawab, mereka tak boleh jawab. Semua mereka dah ada pengalaman dah. Hak Nabi SAW kata kubur ni kadang-kadang dia jadi luah maddal basar, sehingga seluah mata memandang. Mereka dah jumpa dah. Kalau kubur ni jadi sempit sampai menghimpit tulang rusuk sampai berselisih pun ada sebahagian mereka dah kena dah. Maka mereka merupakan golongan yang sudah pun melalui apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis Nabi ni. Tiba-tiba bila dibentangkan kepada mereka amalan anak cucu mereka yang masih lagi tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni. Mereka kata, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan bagi matilah anak cucu kami ni, melainkan setelah kamu bagi hidayah kepada mereka macam mana kami diberi hidayah oleh kamu dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beruntung. Pasal apa? Pasal kita sebelum mati kita dah dengar hadis-hadis ni. Untung. Berbanding dengan ramai orang pun tak pernah dengar hadis ni. Jadi tak ada beza. Kalau sekiranya kita sudah dengar hadis ni tapi tak ada perubahan, tak ada beza dengan orang yang tak pernah dengar hadis ni. Jadi apa yang kita nak simpulkan daripada dua hadis yang kita baca ni ialah, biarlah kita dengar, kita buat perubahan. Tak ada manusia yang duduk pada kedudukan sudah sempurna sehingga tak perlu berubah. Tak ada. Melainkan manusia ni sentiasa berada pada satu kedudukan yang dia masih boleh perbaik banyak benda. Jadi kita perbaik. Jangan perosak. Kita perbaik. Mudah-mudahan usaha kita yang sungguh-sungguh nak perbaik ni akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah dekat kita. Macam hadis tadi, Nabi SAW kata, yuwaffiquhu li'amalin salih summa yaqbiduhu alaih. Cara dia ialah Allah bagi taufik kepada orang-orang yang baik-baik ni sehingga kan dia ada kekuatan nak buat amal soleh. Kemudian baru Allah cabut nyawa dia. Mudah-mudahan kita dapat apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis ni, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 100, muka surat 168. Muka surat 168. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan bermula segala orang yang dahulu, yakni yang mula-mula beriman dengan Rasulullah, daripada kalangan orang muhajirin dan orang ansar, yakni sahabat-sahabat Nabi SAW. Ayat ni dia nak cerita dekat kita tentang kelebihan golongan yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Orang yang mula-mula dan awal-awal masuk Islam. Dalam hadis Nabi SAW sendiri bagi tahu tak sama di antara orang yang masuk Islam sebelum hijrah dengan orang yang masuk Islam setelah hijrah. Nabi kata tak sama. Sudah tentulah orang yang masuk Islam sebelum hijrah lebih besar pahala daripada orang yang masuk Islam selepas hijrah. Nabi kata. Pasal apa? Pasal dia bersama dengan Nabi waktu Nabi susah. Tak boleh sama lah. Macam kita hari ni tak boleh sama isteri nombor 1 dengan isteri nombor 4. Kalau orang ada 4 isteri tak sama. Isteri nombor 1 adalah isteri yang susah payah dengan kita. Kita mula-mula menikah dengan dia dulu susah bukan main, pakai dapur minyak, pakai dapur kayu, lepas tu beli dapur minyak. Isteri nombor 4 menikah dengan kita semua dah spesial dah. Pasal kita daripada mula hidup tak berapa senang, bila umur makin meningkat baru makin senang. Maka tak boleh kita sama pengorbanan hak nombor 1 dengan hak nombor 4. Hak nombor 1 susah sungguh masa dia nak mula hidup dengan kita. Biasa tidur atas 3 getah aja. Demikian bandingan sahabat-sahabat Nabi.
As-sabiqun al-awwalun adalah golongan sahabat yang mereka ni daripada awal-awal Nabi seru kepada Islam dalam keadaan tak ada orang Islam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, ini adalah as-sabiqun al-awwalun. Ibnu Abbas kata as-sabiqun al-awwalun adalah mereka yang terlibat di dalam bai'atul ridwan. Ini as-sabiqun al-awwalun. Orang yang join Nabi, yang masuk Islam bersama dengan Nabi pada zaman kegetiran Islam, zaman awal-awal Islam, zaman tak ada mana, melainkan pahit semata-mata mereka sanggup masuk Islam. Kita cerita di masjid mana baru ni, hari Senin baru ni, cerita tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Daripada orang luar, bukan orang Mekah, orang luar masuk ke Mekah, tak ada apa, daripada awal-awal tak ada apa, mula menjaga sikit-sikit sampai akhirnya jadi satu orang ahli perniagaan yang kaya raya. Dia buat harta kekayaan di Makkah, kemudian dia terima Islam, dia masuk Islam. Bila Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia nak hijrah sama, dia nak bawa takat-takat mana boleh bawa. Tiba-tiba kafir Quraisy mai kata dekat dia, hang ingat balik, hang masuk mai ke sini dulu tak ada apa, hang nak keluar daripada Mekah hang jangan bawa apa. Dia kata tak apa, kalau tu yang hampa mau, dia tinggal semua. Dia saja naik kuda, redek di padang pasir, nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah sampai tengah padang pasir, pitahan lagi. Pitahan dia lagi. Dia terus pegang anak panah. Dia kata, hampa bukan tak kenal aku siapa. Aku Suhaib Ar-Rumi. Dia kata, aku adalah satu orang yang sangat pandai memanah. Hampa pun kenal aku siapa. Hampa tak akan boleh sentuh aku selagi anak panah aku tak habis. Kemudian dia tanya, betul-betul hampa nak apa kat aku? Dia kata, no, harta yang tinggal di sana, no, kira lagu mana? Dia kata, kira apa? Tak kira lagu mana? Dia kata, apa mau kah? Dia kata, mau ambil. Dia kata, pokok ni dengar kata ambil balik. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi terus perjalanan dia. Bila sampai di pintu masuk Madinah, Umar Al-Khattab sambut dia di sana. Umar kata, Rabiha al-bay'. Beruntunglah perniagaan kamu, wahai Suhaib. Bawa pergi depan Nabi, Nabi kata, Rabiha Suhaib. Nabi kata, beruntunglah Suhaib. Takkan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Nabi sama dengan kita lah ni, hak masuk Islam zaman senang. Maka mereka ini termasuk di dalam as-sabiqun al-awwalun. Maka siapa-siapa yang tercelupak mulut, hidup hina sahabat-sahabat yang dimasukkan dalam kumpulan as-sabiqun al-awwalun, kita bakal mendapat cerca daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal mereka ni dapat satu special protection daripada Tuhan. Tuhan protect mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Bermula segala orang yang dahulu, yakni yang mula-mula beriman dengan Nabi. Daripada segala orang muhajirin dan ansar, yakni sahabat-sahabat Nabi SAW yang awal-awal masuk Islam. Mereka ni, walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan segala tabi'in yang ikut mereka itu, yang ikut sahabat-sahabat itu dengan kebajikan dan amal-amal yang saleh itu, radhiyallahu anhum wa radu an. Telah redha Allah daripada iman dan taat mereka itu, dan redha mereka itu daripada kurnia Allah, iaitu kurnia iman, Islam, tauhid, makrifat Allah kepada mereka itu. Allah bagi satu endorsement, Allah bagi satu job yang mengesahkan bahawa mereka ni as-sabiqun al-awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam, walladzina taba'uhum, dan orang yang ikut as-sabiqun al-awwalun ni, mereka ni dua benda. Yang pertama, radhiyallahu anhum, Allah redha mereka, wa radu anhu, dan mereka redha kepada Allah. Allah bagi satu endorsement, Allah bagi job, Allah bagi jaminan bahawa Allah redha dekat mereka. Macam mana kita hari ni nak pergi kata mereka ni lagu tu lagu ni? Allah kata Allah redha dekat mereka. Kita pergi kata macam-macam kat mereka, boleh ke? Maka ayat ini jelas menunjukkan istimewa sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Makna muhajirin ialah segala orang Islam Makkah yang berpindah ke Madinah.
Yang kata golongan muhajirin ni adalah orang-orang yang hijrah ke Madinah. Dan makna Ansar ialah segala orang Islam Madinah yang tolong Nabi SAW. Orang Madinah yang sambut Nabi bila Nabi sampai, mereka ni Ansar. Daripada perkataan Nasara, tolong. Idza jaa nasrullah, apabila tiba pertolongan Allah. Ansar adalah golongan yang tolong Nabi SAW bila Nabi sampai di Madinah. Firman Allah, wa a'adda lakum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Dan sedia Allah Ta'ala bagi mereka itu beberapa syurga yang mengalir pada bawahnya oleh segala sungai air tawar. Mereka ni semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji Allah nak bagi syurga. Syurga yang macam mana? Syurga yang di bawah dia air sungai duk mengalir. Hal keadaan kekal mereka itu di dalamnya selama-lama. Masuk syurga tak terbit tak sampai bila-bila. Bermula yang demikian itu menang kemegahan yang sangat besar di hari akhirat. Kemenangan ialah apabila masuk syurga. Itu menang. Selagi mana tak tahu kita ni nak pergi ke mana, syurga ke nak pergi, neraka ke kita nak kena masuk, selagi itu kita tak boleh declare kita menang. Tak boleh lagi. Menang ialah apabila kita dapat pijak syurga. Itu menang. Syurga ni pula pijak tak keluar dah. Maka orang yang masuk syurga itu orang yang mendapat menang besar. Firman Allah, wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Dan setengah daripada mereka yang keliling kamu, wahai Muhammad, di negeri Madinah itu, yakni daripada badui-badui itu, terdapat beberapa banyak munafik yang duduk keliling Madinah itu. Seperti di dalam negeri Madinah itu juga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu ke Nabi, wahai Muhammad, walaupun kamu duduk di Madinah, negeri yang kamu paling suka. Negeri Madinah ni negeri yang Nabi paling suka. Dulu nama Yathrib. Bila Nabi sampai, Nabi tukar nama, bubuh nama Madinah. Nabi pun kata, ini bumi aku. Nabi kata, ini bumi aku, bumi Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW kata, siapa yang ditakdirkan Allah sampai di Madinah, hendaklah dia minta doa pada Tuhan supaya dia mati di Madinah. Walaupun bumi Madinah itu bumi yang cukup hebat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu dekat Nabi, jaga-jaga ada di kalangan orang yang duk keliling kamu itu. Sama ada golongan itu Al-A'rab, orang-orang badui, ataupun golongan munafik. Yang sememangnya munafik. Ada di kalangan mereka ini yang hati tak betul dengan kamu. Sama ada mereka ini golongan A'rab, bukan Arab, orang badui, ataupun mereka ni adalah orang Madinah sendiri. Di kalangan mereka ni ada yang munafik. Allah beritahu dekat Nabi macam tu. Maka tiada hendak taubat mereka itu. Dan mereka ini sekali-kali tak tunjuk tanda-tanda nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas sifat nifak mereka itu. Firman Allah, la ta'lamuhum, tiada engkau ketahui mereka itu wahai Muhammad. Nahnu na'lamuhum, tapi kami tahu mereka itu. Tuhan bagi tahu dekat Nabi SAW, wahai Muhammad, ada keliling kamu ni. Hak mai jumpa kamu bercakap manis mulut, hak mai jumpa kamu ni bercakap lembut lidah, hak mai jumpa kamu ni tunjuk muka cukup manis dan sebagainya, kamu tak tahu di kalangan mereka ni ada yang munafik, yang tunjuk manis tapi di dalam memang nak memusnahkan kamu. Tepat di luar, runcin di dalam, dia kata. Tunjuk luar ni cukup cantik, tapi dalam ni membuak-buak dengki, iri hati dan sebagainya, nak memusnahkan Nabi SAW. Allah kata dekat Nabi, wahai Muhammad, la ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Kamu tak kenal mereka, tapi kami kenal mereka. Tuhan kata, sanu'adzibuhum marratain. Lagi kami akan azab mereka yang munafik itu 2 kali azab. Munafik ni Tuhan marah semua. Itu sebab Tuhan kata, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Munafik akan ditempatkan di dasar neraka Allah. Tidak cukup dengan mereka akan ditempatkan di dasar neraka,
sanu'adzibuhum marratain. Tuhan kata kami akan azab munafik ni 2 kali. Bila? Di dalam dunia dengan kekejian dan bunuh. Dan yang kedua, azab kubur. Sekali dia akan kena azab dalam dunia, iaitu Allah akan dedahkan identiti mereka. Allah akan beritahu dia ni sebenarnya munafik. Berlaku zaman Nabi SAW. Nabi tengah duk khutbah. Nabi tengah duk khutbah. Jibril turun bagi tahu dekat Nabi tentang munafik. Nabi terus sebut dalam khutbah Nabi. Nabi kata nama-nama yang aku sebut saat lagi, tolong bangun dan keluar kerana mereka ini munafik. Nabi kata. Nabi sebut nama satu. Siapa yang nama dia kena sebut, muka ni tak jadi muka manusia. Bangkit keluar. Itu adalah azab atas dunia. Kejinya mereka pada mata orang lain apabila Nabi mengisytiharkan mereka munafik. Dan juga azab dunia juga azab bunuh. Bila mai perang, mati munafik ni bukan sikit. Perang Badar mati, perang Uhud mati dan sebagainya. Dan yang kedua, sudah mati tak selesai lagi. Masuk dalam kubur, dikenakan azab kubur yang sangat dahsyat kepada orang munafik ini. Maka Tuhan kata, sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab orang munafik ni 2 kali. Tak macam orang lain kena. Maka kekejian itu, baca khutbah Nabi SAW. Ni ada cerita kita sebut ni. Baca khutbah Nabi SAW satu hari. Sabda Nabi, setengah daripada kamu ini munafik. Dalam Nabi duk bagi khutbah tu, tiba-tiba Nabi disebut di kalangan ada dalam masjid ni, ada yang munafik. Nabi kata, siapa-siapa yang aku sebut nama, maka hendaklah bangkit. Nabi kata. Oh, leceh tuan-tuan. Nabi sebut macam tu. Di depan khalayak ramai ni, Nabi sebut siapa yang aku sebut nama sebagai munafik, tak lagi tolong bangkit. Nabi kata. Kemudian sabda Nabi SAW, bangkit ya si fulan, engkau munafik. Nabi kata. Sebut satu nama, bangkit. Nabi kata. Kena bangkit berdiri. Nabi tunjuk pinpoint kat dia. Tunjuk finger dekat dia. Nabi kata, engkau munafik. Keluar. Sehinggalah disebut 36 orang munafik di dalam masjid, di dalam perhimpunan orang yang banyak-banyak itu. 36 nama Nabi sebut. Bangkit keluar. Nyong macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis dia cerita panjang lagi. Dia ada lagi cerita selepas daripada itu. Selepas daripada mereka ni kena panggil nama Allah, nama dia munafik, tahulah kata dia munafik. Dia tahulah dia dalam hati ada benci kepada Nabi. Dia tahu. Jadi duk tunggu tengok nama nak keluar ke tak? Tak ada seorang pun yang terlepas, melainkan semua disebut nama oleh Nabi SAW. 36 orang. Bangkit dan keluar daripada masjid. Bila keluar seorang keluar, kebetulan pula kata dalam hadis tu, Sayyidina Umar Al-Khattab dia main lambat hari tu. Sayyidina Umar Al-Khattab pergi jemaah lambat hari tu. Dia sampai tengok orang duk keluar daripada masjid, seorang duk dia duk sangka jemaah habis dah. Orang habis sembahyang jemaah dah. Maka Umar Al-Khattab menyorok, dia kata. Menyorok pasal apa? Pasal malu dekat orang-orang ni, takut-takut tahu kata dia tak ada jemaah. Lagu duk ada dalam kampung kita lah kan. Lagu duk ada lah. Rodeh motor kata, tapi tengok-tengok orang duk balik dah. Dan nanti kita yap posok masuk dalam baju, kona baring menyengit terbiak api lutut. Allah, dia kata, dia betul aku tak main jemaah. Lagu tu lah. Sayyidina Umar Al-Khattab atas sebab-sebab tertentu, bukan sahaja pergi lambat, atas sebab-sebab tertentu, atas uzur yang tertentu, dia terlambat hari tu. Hari tu pula Nabi disebut nama orang-orang munafik. No, maka mereka ni kena keluar. Sedangkan Nabi tengah khutbah. Dia sampai tengok orang duk keluar daripada masjid, seorang, dua orang, tiga orang, dia kata sudahlah. Dia menyorok. Puak munafik ni pula keluar, nampak Sayyidina Umar menyorok pula daripada Sayyidina Umar. Ini cerita adalah hadis. Pasal apa? Mereka kata Umar tentu dah tahu cerita ni. Pasal Umar kawan Nabi. Mereka kata malu kat Sayyidina Umar. Jadi hang menyorok, aku menyorok pada hang begitu. Sehinggalah puak munafik ni sempit, pi hilang semua. Sayyidina Umar pun pi juga ke masjid, pi juga nak tengok siapa keluar minyak ni. Dah ramai lagi tak keluar. Masuk Nabi tengah khutbah. Bila habis sembahyang jemaah, barulah orang mai bagi tahu dekat dia, Umar, kamu lambat, tak akhir saya Umar. Kamu lambat wahai Umar, dia kata. Kamu tak dan dengar berita gembira tadi. Orang kata kat Sayyidina Umar, dia kata apa?
Rasulullah SAW sudah mengisytiharkan nama-nama munafik. Dia kata itu berita gembira. Hak setamu ni kita tak tahu kata mereka musuh, rupa-rupanya mereka ni musuh. Hari ini Allah dedahkan mereka ni kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata alangkah kejinya apa yang berlaku itu. Malu bila kena macam tu. Firman Allah, summa yuradduna ila azabin azim. Kemudian dikembali mereka itu di akhirat kepada azab yang besar, iaitu di neraka. Tak habis lagi dua azab kata tadi ni. Azab yang pertama atas dunia boleh malu. Kemudian pula ada di kalangan munafik ni yang mati terbunuh dalam perang. Itu azab dunia. Kemudian pula masuk dalam kubur, dikenakan pula azab yang cukup dahsyat dalam kubur. Itu sudah jadi dua. Dua tu tak habis lagi, apa lagi? Summa yuradduna ila azabin azim. Akhirat esok Allah umban mereka ke dalam azab yang sangat besar. Firman Allah, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Dan beberapa kaum yang lain daripada munafik yang juga tinggal di Madinah dan kelilingnya itu mengaku mereka itu dengan dosa mereka itu kerana tertinggal perang Tabuk. Ini cerita perang Tabuk tak habis lagi. Sebahagian daripada sahabat-sahabat yang mereka ni tertinggal daripada ikut serta dengan Nabi dalam perang Tabuk. Mereka rasa mereka bersalah. Mereka ni tertinggal atas sebab-sebab tertentu. Bukan saja tak mau pergi tolong Nabi dan sebagainya, atas sebab-sebab yang tertentu tertinggal. Tiba-tiba rombongan Nabi dah bertolak habis. Maka mereka rasa sangat guilty, sangat bersalah. Berasa mereka ni berdosa sangat kerana tak pergi bantu Nabi dalam perang tu. Maka campur mereka itu amalan yang salih dan lainnya daripada maksiat. Artinya ada amal salih iaitu perang yang dahulu. Dan ada maksiat yakni tertinggal perang Tabuk. Mereka ni bukan orang jahat semata-mata jahat. Masa perang Badar dulu dia pergi. Masa perang Uhud dia pergi. Mai tang perang Tabuk ni apa kata Tuhan, jadi arai tak boleh pergi. Jadi nak kata mereka jahat pun tak boleh. Mereka ada turun perang yang sebelum ni. Cuma mai perang ni mereka tak pergi. Maka mereka ni, Quran sifatkan mereka ni sebagai khalatu amalan salihan wa akhara sayya. Mereka ni ikhtilat, bercampur di antara amal salih dengan amal maksiat. Amal salih, perang Badar, perang apa turun dulu, itu amal salih. Tapi tak join dengan Nabi dalam perang Tabuk, maka ini adalah amal yang sayyi'ah. Mereka ni kes mereka lain sikit. Bukan munafik, bukan nak memusuhi Nabi. Memang orang baik, tapi tertinggal mereka ni. Tapi mereka tu sendiri rasa bersalah. Asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sungguh bahawa terima taubat dia atas mereka itu. Mudah-mudahan orang yang ada kes macam ni Allah terima taubat mereka. Orang baik, memang orang baik sekali tersilap. Orang baik sekali tersilap, bolehkah kita turun musnahkan dia? Selama ni perang Badar turun, perang apa turun, banyak dah track record kebaikan dia cukup banyak. Sekali ni dia tak pergi dalam perang Tabuk, teruskan kita boleh musnahkan dia, buang dia daripada kumpulan Islam, terus sumpah seranah dia, laknat dia dan sebagainya, kerana satu kesalahan yang dia buat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, mudah-mudahanlah orang macam ni, asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah terima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengampun, lagi rahim akan hambanya dengan terima taubat mereka itu dan ampun dosa mereka itu. Tuhan terima taubat mereka ni. Dia kata turun ini ayat kepada Abi Lubabah dan 10 orang yang serta dengannya. Ada berapa orang yang terlibat dalam kes ni? Di antaranya ialah Abu Lubabah. Ketinggalan mereka daripada perang Tabuk, kemudian menyesal. Menyesal perbuatan mereka ni kerana mereka buat lalai, buat galik dan sebagainya, tertinggal daripada pasukan tentera yang nak pergi berperang. Nabi dah tolak pergi dah, baru sedang kena tinggal. Menyesal mereka kerana duk buat galik, duk buat relax ni, mereka menyesal. Maka tak kalah hampir sampai balik Nabi SAW di Madinah, kata mereka itu, demi Allah, kita tambat diri kita pada tiang masjid. Sehinggalah Nabi SAW yang rongkai tambatan ini. Maka ketika sampai Nabi, maka lihat mereka itu. Sabda Nabi SAW, siapa mereka ini?
Maka dikata mereka inilah yang ketinggalan daripada Tuhan hamba. Dan bersumpah mereka ini tidak mau rongkai akan ia melainkan Tuhan hamba yang rongkai. Nabi SAW di perang Tabuk, Allah anugerah kemenangan dalam perang balik. Balik sampai Nabi. Kita dah baca banyak kali dah. Nabi ini jadi sunnah. Pada kita pun sunnah. Kalau kita pergi musafir yang lebih daripada 2 marhalah, balik sebelum balik ke rumah, singgah masjid yang terdekat. Sembahyang sunat 2 rakaat. Nabi selalu macam tu. Nabi SAW balik daripada perang Tabuk, bila sampai je Nabi masjid lah. Nabi nak pergi masjid. Tapi tengok ada berapa orang duk tambah diri di tiang masjid. Nabi kata, ni siapa pula ni? Orang beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, inilah orang yang tertinggal masa Tuan nak turun di perang Tabuk dulu. Mereka tertinggal. Mereka menyesal kerana mereka duk buat ralik, duk buat apa semua. Dengan kerana tu mereka tertinggal, tak turut serta dalam perang. Mereka menyesal. Sebagai bukti kata mereka menyesal, mereka pergi tambat badan mereka di tiang masjid. Dan mereka kata, demi Allah, mereka tak mau buka tambatan ini. Nabi saja yang boleh buka tambatnya. Maka orang beritahu kepada Nabi SAW benda ni. Maka sabda Nabi SAW, demi Allah, tiada aku rongkai sehingga disuruh oleh Allah. Nabi pula bila dengar macam tu, Nabi kata, demi Allah, aku tak berani nak pergi rongkai, melainkan Allah perintah aku suruh rongkai lepas ni. Punggah lepas ni. Maka tak kala lepas 12 hari. 12 hari duk kena tambat di tiang tu. Maka turun ayat ini. Maka datanglah Nabi SAW rongkai mereka itu. 12 hari baru turun ayat yang kita baca tadi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala terima taubat mereka. Asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Bila turun ayat tu, maka Nabi SAW pun terus pergi ke masjid rongkai tali hadu ikat mereka yang sebelah awang ni. Maka ketika lepas mereka itu sembah masing-masing, ya Rasulullah, ambil ini harta kami yang sebab beri ketinggalan kami ini, sedekah dengannya. Bila Nabi lepas daripada teruk kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni harta benda kami ada ni, ambil pergi sedekah ke orang semua. Kerana harta ni lah kami lambat hari itu sampai tertinggal pasukan Nabi perang. Kerana duk kalut dengan harta ni yang kami tak pergi perang hari tu ni. Duk kalut nak apa ni, nak keluar pergi banyak hari, takut dari kawang mai apa kan semua. Duk takut yang tu. Kerana harta ni kami jadi terlambat. Lah ni harta ni ambil pergi. Kami tak mau tengok dah. Kerana harta ni jadi kami macam ni. Ambil harta ni pergi sedekah kat orang semua. Maka sabda Nabi SAW, tiada disuruh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, Allah tak suruh, aku tak ambil. Nabi ni juga tuan-tuan tengok, dia tak buat ikut suka dia. Nabi ni yang kata Nabi SAW ni apa pun nanti tak tunggu Tuhan nak kata apa. Nanti tak Tuhan nak kata apa. Kita hari ni tahu dah Tuhan kata apa, belah biar dulu dia apa. Bukan tak tahu tak benda ni tak boleh. Quran turun dah 4,000 tahun dah. Tahu tak? Biar. Nabi SAW sendiri dia kata Allah tak suruh, aku tak buat. Maka turun ayat, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka turun ayat maksudnya, ambil olehmu wahai Muhammad daripada harta mereka itu sebagai sedekah yang mensucikan akan mereka itu dan membersihkan akan mereka itu daripada dosa mereka itu. Tuhan turun ayat, khudh min amwalihim sadaqah. Wahai Muhammad, ambil harta mereka suruh ambil itu, ambil sebagai sedekah. Maka ambil Nabi SAW sulus daripada harta mereka itu. Nabi tak pergi ambil semua. Nabi ambil 1/3 aja daripada harta ada ke mereka. Nabi ambil 1/3. Dan sedekah dengannya sebagai kafarah kepada dosa mereka. Nabi ambil 1/3, Nabi pergi sedekah. Mudah-mudahan dengan cara tu bersih daripada dosa. Kerana tiap-tiap orang yang mengerjakan dosa besar, apabila taubat, sunat bersedekah. Ini ada dalam hadis. Ini ada dalam hadis kita, kalau kita ada buat satu dosa. Lepas tu berasa menyesal. Silaplah aku dibuat macam ni. Istighfar, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allah minta ampun, minta maaf, aku silap, aku terbuat benda-benda yang macam ni dan sebagainya. Istighfar, minta ampun, bertaubat, itu satu bab. Ambil sikit daripada duit kita ni, cari orang susah bagi. Itu sunnah Nabi SAW.
Firman Allah, wasalli alaihim, dan doalah olehmu wahai Muhammad bagi mereka dengan ampun dosa. Bukan setakat kata Allah sudah terima dah taubat mereka ni, Allah suruh pula kepada Nabi SAW supaya berdoa, minta supaya ampunkan dosa mereka ni. Inna salataka sakanun lahum, bahawasanya doa engkau wahai Muhammad menjadi rahmat dan boleh menutup hati mereka itu dengan terima taubat mereka itu. Kerana doa kamu ni menunjukkan satu rahmat dan sejuk hati mereka. Tuan-tuan, zaman Nabi biasa jadi benda macam ni. Zaman Nabi, sahabat-sahabat ni dia penuh sangat. Doa Nabi, berkat Nabi ni dia penuh sangat. Dalam hadis ni banyaklah kita jumpa sahabat ni mai jemput Nabi, ajak Nabi pergi ke rumah, suruh semayang di rumah dia. Mai jumpa Nabi ni, jemput Nabi, ya Rasulullah, jemput mai ke rumah aku, Nabi pergi ke rumah dia, suruh Nabi semayang. Semayang di satu tempat, suruh semayang sunat apa semayang di situ satu tempat. Fa'attakhizuhu musalla, aku nak jadikan tempat kamu semayang ni sebagai musalla, sebagai tempat aku semayang sunat. Nak ambil berkat tempat Nabi semayang. Itu sebab pergi ke Madinah tu, Raudhah tu menjadi kawasan tumpuan. Raudhah tu, sebab itu tempat Nabi SAW semayang dulu. Begitu. Biasa sahabat panggil Nabi mai ke rumah, jamu makan dan sebagainya, kerana nak ambil berkat Nabi SAW. Apatah lagi Nabi doa pula untuk dia. Tak ada lah tuan-tuan. Sebab kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, ziarah makam Rasulullah di Madinah, sampai depan kubur tu, assalamu alayka ya Rasulullah, bagi salam. Dalam hadis Nabi kata apa? Orang yang bagi salam ke aku, walaupun aku dah wafat, aku jawab salam dia. Kita pergi kata dekat Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, Nabi jawab wa alayka salam. Nabi doa dekat kita selamat. Tuan-tuan mau apa lagi? Mak kita angkat tangan minta doa kita selamat pun dah cukup baik. Ni kepulak Nabi SAW. Firman Allah, wallahu sami'un alim. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar perkataan mereka itu, lagi amat ketahui perbuatan mereka itu. Allah sami'un alim. Dia dengar apa pun. Bukan sahaja hal kita bercakap, hal kita sebut, hal kita baca Quran, hal kita zikir ni saja. Lintasan hati Allah dengar. Maka Allah itu sami', maha mendengar, alim, lagi maha mengetahui. Firman Allah, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu at-taubah an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah, bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang menerima taubat daripada segala hamba-Nya dan terima ia akan segala sedekah wajib dan sedekah sunat, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah Tuhan yang menerima taubat lagi kasih sayang dengan mereka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yaqbalu taubata an ibadi, terima taubat hamba dia. Tuan-tuan, banyak mana pun dosa kita buat, Tuhan boleh terima taubat kita. Dan tak boleh kita kata kepada orang yang berdosa, kata Allah tak akan ampun dosa hang. Tak boleh kata. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, Allah kata, kalaulah hamba aku mai dekat aku membawa sepenuh muka bumi dosa, aku tunggu dia, Tuhan kata, dengan sepenuh muka bumi keampunan. Kalau manusia ni cukup berdosa, abdun khata' dia panggil. Abdun khata', maksudnya hamba yang cukup banyak dosa, cukup banyak salah. Bawa dosa ni duk rendiang pergi menghadap Tuhan, cukup banyak. Allah kata, aku tunggu dia sebanyak tu pengampunan di sisi aku. Lagi nyawa tak sampai dia gargarah, maka selagi tu Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu untuk kita bertaubat kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata dia, maka maksud ini ayat menggemar orang Islam kepada banyak taubat dan banyak bersedekah pada tiap-tiap waktu. Ayat ni bertujuan nak bagi satu semangat, satu galakkan. Dia nak encourage kita supaya kita kuat bertaubat. Dan kalau kita tiap-tiap kali lepas sembahyang, tiap-tiap kali assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 15 kali. 15 kali cukup. Kalau 5 kali sembahyang berapa? Tak 70 lebih.
Nabi SAW manusia yang bertaubat sehari semalam tidak kurang daripada 70 kali. Ada satu riwayat kata tidak kurang daripada 100 kali. Kita sedah nak redah habis sampai 70 tak buat. Tapi kalau tiap-tiap kali lepas satu sembahyang fardu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 15 kali tuan-tuan. 5 waktu sembahyang kita dah pergi 70 lebih. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap waktu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, waqul, dan kata olehmu wahai Muhammad bagi orang Islam dan bagi orang munafik juga. I'malu, berbuatlah amal kamu sekalian. Apa kehendak, sama ada kebajikan ataupun kejahatan. Tuhan kata dalam Quran, i'malu, buat kerja. Maksudnya buat kerja baik. Kita tak usah kira orang, tuan-tuan. Kita tak usah kira orang. Orang ni kita buat apa pun tak kena. Hak kita buat baik pun mereka boleh pergi tafsir kata tak betul. Hak kita buat ikhlas, mereka pergi boleh buat cerita kata tak ikhlas. Hak kita buat kerana Allah, mereka pergi kata kita buat bukan kerana Allah. Kalau kita nak kutis apa orang kata, kita tak buat apa. Orang hadut kata tu dia tak buat apa. Dia kerja kata kat kita aja. Quran kata waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, kerja hang, fikir apa kebaikan boleh buat. Buat berapa banyak kebaikan. Daripada hak besar sampai hak kecil. Benda tu benda baik, kita buat. Pasal apa? Allah Subhanahu wa taala kata, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka lagi lihat akan amalan kamu itu oleh Allah, oleh Rasul dan segala orang-orang yang beriman, yakni kemudian daripada mati kamu. Itu dia. Akhirat itu masa tu akan dilihat amalan yang kita buat. Hak selama ni kita duk buat siapa pun tak tahu ni, Allah tahu. Mai hari akhirat esok masa tu Allah akan tunjuk apa yang kita buat masa hidup di atas dunia ni. Allah tunjuk, Allah tengok, Rasul tengok, orang yang beriman semua tengok. Oh, kata tak tahu kata dia ni macam ni punya duk buat kebaikan. Kita duk kata kat dia, kita pun tak ada banyak tu. Masa tu Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk dan dikembali kamu kepada Allah. Allah Tuhan yang ketahui benda gaib dan benda yang nyata. Pasal apa? Pasal masa tu manusia kok mana pun balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah alimul ghaib wasyahadah. Tuhan yang alim, yang maha mengetahui, yang tahu benda gaib dan benda nyata. Tuan-tuan, kita buat satu benda, siapa yang tahu? Ikhlas kata ikhlas, siapa tahu? Allah aja tahu. Ikhlas ni benda gaib, benda yang tak nampak tengok. Dua orang duk semayang, satu semayang ikhlas, satu semayang dengan niat tidak betul. Kita tengok, kita nampak dua-dua semayang. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah, pandangan Allah terhadap manusia ni pandangan dia terus. Allah nampak hati dia ni ikhlas kata ikhlas. Allah tahu semayang ikhlas, B tak ikhlas. Allah tahu. Maka Allah itu alimul ghaib wasyahadah. Allah itu Tuhan yang tahu benda gaib dan benda yang nyata. Dengan bangkit kubur pada hari kiamat, maka mengkhabar Allah akan kamu tiap-tiap seorang, sama ada laki-laki ataupun perempuan, dengan barang yang ada kamu kerja di dalam dunia daripada kebajikan ataupun kejahatan, maka balas Allah akan kamu dengan dia. Di sana esok Tuhan bagi tahu berapa banyak hak baik kita buat, berapa banyak benda jahat, benda buruk, benda dosa, benda sakti yang kita buat. Allah tunjuk di sana, senarai panjang nanti keluar di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ni sebenarnya ubat dekat kita, ubat. Tak payah sakit jiwa, tak payah sakit hati, tak payah sakit apa. Kita fikir benda ni baik, benda ni agama suruh kita buat. Kita buat. Doa dekat Tuhan, ya Allah tolong pelihara hati kita ni bagi ikhlas. Kita buat. Manusia nak keji kita, manusia nak kata apa, itu manusia punya hal. Manusia punya hal tak akan memudaratkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala buat hal dengan kita, itu menyusahkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Dan segala jamaah yang lain yang ketinggalan daripada Tabuk itu, harap mereka itu bagi hukum Allah pada mereka itu. Imma mengazab mereka itu ataupun taubat atas mereka itu. Maka mereka itu ada 3 orang, iaitu Murarah
bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah dan Ka'ab bin Malik. Ketiga-tiga ni ketinggalan mereka itu kerana sakit dan kerana nak menuntut kemenangan, bukan kerana munafik. Dan tiada minta uzur mereka itu kepada Nabi SAW seperti orang lain. Maka dirantai kerjaan mereka itu 50 hari. Dirantai ni maksudnya 50 hari kes mereka ni pending. Tak tahu apa keputusan, pending. Digantung keputusan terhadap kes mereka 3 orang ni. Pending dulu. Hak tadi 11 orang. Hak 11 orang tadi ni serupa juga tak ikut Nabi dalam perang Tabuk. Mereka rasa bersalah, mereka rasa mereka ni tersilap, mereka buat satu benda yang mereka terus ditambat diri mereka di tiang masjid. Nabi SAW balik tengok, Nabi tanya ni apa hal dan sebagainya. Maka akhirnya mereka ni turun ayat. Setelah 12 hari duduk tambat di tiang tu, turun ayat Allah SWT ampun dosa mereka. Nabi sendiri pirongkai mereka daripada kena tambat di tiang masjid. Ni pula cerita 3 orang pula. Siapa dia? Murarah bin Ar-Rabi', Hilal bin Umayyah. Ni kita baca di Masjid Seberang Jaya ni. Hilal bin Umayyah. Balik-balik ke rumah, tengok bini tengah duduk zina dengan orang. Ini Hilal bin Umayyah. Dia ni seorang. Kemudian Ka'ab bin Malik. 3 orang ni ketinggalan daripada perang kerana ada uzur. Kerana ada uzur, bukan kerana munafik mereka ni. Maka apabila Nabi SAW balik mai, beratok mereka ni nak pergi jumpa Nabi. Beratok sampai kat mereka. Mereka pun habang betul-betul apa kes yang berlaku dekat mereka dan sebagainya. Maka kes mereka ini pending selama 50 hari. Ini akan dijelaskan di dalam ayat 117, 118 yang akan datang. Dia akan cerita khusus tentang kes 3 orang ni. Kita simpan hadis panjang tentang Ka'ab bin Malik ni. Kita simpan untuk baca pada ayat 117, ayat 118 nanti. Dan dia tak bercakap akan mereka itu oleh manusia. Bahkan Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat-sahabat semua, termasuk isteri kepada Ka'ab bin Malik ni, jangan hidup sembang apa dengan lelaki. 50 hari kes ini pending sebab tunggu keputusan daripada Allah SWT sama ada mereka ni found guilty, dianggap bersalah ataupun tidak. 50 hari kena tunggu. Maka dalam tempoh 50 hari itu, siapa pun tak cakap dengan mereka, siapa pun tak bertegur siapa dengan mereka, mereka betul-betul kena boykot atas perintah Nabi SAW. Sehinggalah turun ayat tentang terima taubat mereka itu. Turun ayat 117, 118 itu, turun ayat tu. Nabi SAW pun, bila Nabi mengarahkan supaya mereka ni semua diboykot, Nabi pun dalam tempoh masa 50 hari itu, sangatlah duka citanya. Nabi ni satu orang yang berhati lembut. Dia tak suka kalau jadi masalah dengan orang. Nabi ini dia satu manusia yang hati cukup bersih. Dia tak suka kalau jadi masalah dengan sahabat ni. Dia tak suka. Bila maikih macam ni, Nabi sendiri tiap-tiap kali lepas semayang minta doa dekat Allah. Minta Allah bagi jawapan tentang hati ke orang ni. Betul ke mereka ni? Salah ke mereka ni? Kalau salah, apa hukuman? Minta Allah cepat-cepat buat turun ayat. Senang. Nabi pun sendiri sangat duka cita kerana melihat sahabat dia duka cita. Tunggu ni Allah pending kes ni 50 hari baru turun ayat kata Allah terima taubat mereka ni semua. Lepas sembahyang subuh terima ayat ni, Nabi SAW tak boleh tahan dah. Terus beralih kepada sahabat-sahabat ni. Nabi kata tolong siapa-siapa pergi habaq dekat, terutamanya Ka'ab bin Malik ni, pergi habaq dekat dia bahawa Allah sudah terima taubat dia. Sahabat ni pun terima perintah Nabi ni, selari dengan turun ayat ni, menangis masing-masing ni, lari ke rumah Ka'ab bin Malik ni. Berlari di rumah Ka'ab bin Malik ni, abshiru, abshiru, abshiru. Wahai Ka'ab, bergembiralah, bergembiralah, bergembiralah. Sudah turun ayat, Allah terima taubat kamu. Ini cerita tentang perang Tabuk saja. Dia kata wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat tahu akan makhluknya. Lagi amat hakim, amat bijaksana pada perbuatannya. Allah pending kes tu, Allah gantung kes tu 50 hari. Allah hakim. Allah maha bijaksana. Kenapa Allah tangguh sampai 50 hari? Kita tak boleh kata apa Tuhan buat macam ni.
Allah dia hakim, dia maha bijaksana. Allah memutuskan mereka ni didera, ditorture mereka ni selama 50 hari nak tunggu keputusan daripada Allah. Bukan sahaja pengajaran kepada 3 orang ni, bahkan pengajaran kepada seluruh umat Islam. Jangan ingat mudah kita bantah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ingat mudah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk cerita Masjid Dhirar. Masjid Dhirar ayat 107. Firman Allah, walladzina ittakhadhu masjidan dhirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu. Kita akan tengok cerita ni yang kata Masjid Dhirar ni macam mana. Yang kata Masjid Dhirar ni macam mana. Masjid Dhirar, Dhirar ni pada perkataan mudarat. Mudarat. Orang lah kata mudarat. Orang lah disebut bar. Kan hadir, dia kata hazir. Kan? Hadir, dia kata hazir. Tak boleh nak sebut. Kan? So, mudarat, dia kata mudarat. Mudarat. Gitu. So, perkataan Masjid Dhirar, darar, makna dia mudarat. Kenapa masjid itu dianggap sebagai masjid yang mudarat? Dia akan cerita. Dan dalam Quran juga sebut bukan sahaja masjid dan dirara, bahkan dia disebut wa kufra, masjid kufur. Pasal apa? Masjid pun ada disebut masjid kufur. Kenapa disebut masjid itu masjid kufur? Dia ada cerita dia. Dan dia kata wa tafriqa. Di antara tujuan pembinaan masjid itu ialah tafriqa. Dia nak pecah belah orang. Masjid Dhirar didirikan dekat dengan Masjid Quba. Didirikan Masjid Dhirar ni dekat dengan Masjid Quba. Sedangkan Masjid Quba itu masjid pertama yang didirikan di atas asas taqwa. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah tu Nabi singgah di Quba. Singgah, Nabi terus suruh buat masjid. Sehingga kan Nabi SAW kata sembahyang di Masjid Quba menyamai pahala 1 umrah. Nabi kata. Dan hadis kata Nabi SAW tiap-tiap hari Sabtu tak boleh berkenderaan, berjalan kaki. Nabi akan pergi sembahyang di Masjid Quba. Istimewa Masjid Quba ni. Tiba-tiba Masjid Quba yang sangat istimewanya itu cuba disaingi oleh dia ni. Dia pergi buat satu masjid lagi cantik dekat Masjid Quba dengan niat tafriqah, dengan niat nak pecah orang supaya orang korang pergi sana mai kat dia semua. Tak boleh, kita tak boleh. Niat macam tu tak boleh, tak betul. Walaupun buat masjid tu nampak bagus, tapi niat nak pecah ni tak bagus. Tak bagus. Macam lah kita kata, masjid ni ada satu baca kitab, masjid dekat tu ada satu baca kitab. Kan? Saja pergi ambil malam ni, saja nak pecah bagi orang korang masjid ni, bagi pergi masjid tu. Niat tu. Kalau begitu niat dia, sangatlah tidak cantiknya. 30 hari tu ada saja. Dengan niat pula lagi, Allah tahulah dia niat macam mana. Kalau itu niat dia, sangat tidak cantik. Tapi kalau pergi kebetulan jadi bertembung hari dan sebagainya, kerana guru nak mengajar ni tak ada masa lain yang free dari itu, cerita lain lah. Tapi kalau dengan niat nak tafriqah, nak pecah orang daripada duduk mengaji sana ni, sebab mengaji sana, niat yang macam tu juga nak merosakkan kita. Tuan-tuan, kita baca tafsir ni, jangan duk ingat ni cerita Masjid Dhirar saja. Pengajaran yang akibat daripada ayat itu kena apply dalam zaman lain. Nah, barulah Quran ini betul-betul dia menjadi satu guidance, menjadi satu petunjuk. Dia guide kita dalam hidup kita kepada jalan kebenaran. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita mengaji menambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nanti kita tengok betul-betul lokasi yang kata Masjid Dhirar tu lah ni belah mana, dia ada Nabi dan dibaca. Dia ada sebut. Apapun masjid tu kemudiannya disuruh Nabi bakar. Nabi suruh pergi bakar masjid dengan orang-orang ada dalam dia. Dan dia akan cerita kat kita panjang lah siapa dia sahabat yang ditugaskan pergi buat nyamuk bawa pergi bakar ni. Bawa nyamuk pergi nak bakar ni. Dan bila sampai di sana dia percaya dulu nak suruh orang ada dalam keluar. Dia pun tak sampai hati. Puak tu bantah tak mau keluar. Masuk cucuk. Cucuk rebu keluar lah. Dia lagu tebuan juga puak ni pun.
Sobu pula. Sampai hangus masjid itu, kemudian diperintahkan supaya tapak masjid itu dijadikan tempat lungguk sampah. Dia cerita dia besar. Ini adalah cerita konspirasi lah. Cerita konspirasi. Nabi dijemput untuk pergi sembahyang di Masjid Dhirar ni sebelum Nabi keluar perang Tabuk. Tapi Nabi kata tak boleh sebab aku dah pun bersedia untuk nak pergi perang. Nanti aku balik daripada perang Tabuk, aku pergi sembahyang. Nabi kan nak pergi lah. Orang buat masjid ni nak panggil pergi rasmi, baguslah. Balik daripada perang Tabuk, sehari selepas bertolak daripada Tabuk, Allah hantar Jibril turun main. Beritahu wahai Muhammad, masjid yang kamu nak pergi ini Masjid Dhirar, masjid yang nak bawa mudalah. Jibril cerita. Dan kamu duduk di sana, kamu akan di-ambush. Sebab ni, Padri apa Nasrania. Kita akan baca detail lah cerita ni. Dia bercadang nak serang Nabi ketika Nabi duduk ada di masjid tu. Cerita konspirasi, satu pakatan jahat yang sangat dahsyat untuk nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sebalik cerita Masjid Dhirar ni bukan sahaja isu pecah belah, bukan sahaja isu yang ada di Masjid Dhirar itu isu nak bahkan isu dia sangat besar, isu nak memusnahkan, nak bagi mati Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bunuh Nabi. Kita akan baca insya-Allah, panjang umur diberi kelapangan, kita akan baca ayat 107 yang menceritakan tentang Masjid Dhirar ini. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang terbaik silap saya. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.